Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan discuss tentang sebuah buku yang dinamakan Talbis Iblis. Talbis Iblis. Talbis Iblis ini adalah karangan daripada Ibnu Jauzi. Kenapa saya pilih buku ni hari ini? Sebab kita pun sedia maklum sekarang ni dah akhir zaman, terlalu banyak klaim-klaim yang disandarkan kepada hadis Nabi SAW, yang mana tafsirannya adalah merupakan tafsiran yang kurang tepat dan mana banyak mengakibatkan kebinasaan daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi buku ini bagi saya adalah merupakan satu buku yang paling sesuai sekali untuk kita baca, hayati, bagi mengelakkan kita daripada terjumus dalam perkara-perkara mengarut yang makin banyak dipikirkan orang. Since that kita pun dalam keadaan COVID-19, banyak benda yang kita tak boleh nak buat, so kita fikir lebih daripada apa yang sepatutnya kita fikir. Jadi tuan-tuan, Talbis Iblis, terus kepada buku karangan Ibnu Jauzi. Okey, kita tengok siapa nama penulis dia. Kita tengok dalam buku ni. Nama dia dia kalau nama pendek dia, nama pena dia Ibnu Jauzi, tapi pada masa yang sama dikenali dengan Abul Faraj, ya. Kalau buku ni terjemah musannif ni, dia kata Abul Faraj Ibnu Jauzi wa Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alama Al-Hafiz Mufassir Syekhul Islam Mufakhr Iraq Jamaluddin Abul Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Abdullah bin Hamadi Al-Qarshi At-Taimi Al-Bakri Al-Baghdadi Al-Hambali. Jadi Ibnu Jauzi ini adalah seorang yang bermazhab Hambali, bermakna dalam sistem pengambilan hadis dia bermanhaj hadis Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia bermazhab Hambali, tetapi tak ada masalah, tak ada isu kalau kita yang bermazhab Syafi'i untuk baca kitab-kitab mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal juga adalah merupakan anak murid kepada Imam Syafi'i. Cuma dari segi fiqahnya mereka berbeza. Buku ini kalau ikutkan untuk orang yang tak biasa baca bahasa Arab, dia ada terjemahan dia. Cuma terjemahan dia tu ada banyak. Antaranya ada yang pustaka nasional, yang ni pustaka Al-Hidayah Publication. Al-Hidayah Publication. Yang ni saya suggestkan buku ni sebagai terjemahan daripada kitab, walaupun dia tak terjemah 100%, tapi bagi saya dia akrab ataupun lebih dekat kepada maksud penulis buku. Manakala ada juga tafsiran lain, terjemahan lain. Kalau kita tengok di sini, kita ada Talbis Iblis Ibnu Jauzi, karangan ada pustaka Imam Syafi'i. Ini cetakan Indonesia. Tapi saya minta tuan-tuan supaya lebih berhati-hati apabila membeli terjemahan ataupun saduran daripada buku asal, sebab mungkin akan ada isi kandungan yang dikurangkan ataupun ada yang ditambah dan ikut kehendak penterjemah, yang tu bahaya sikit tuan-tuan. Sebab apa? Mungkin akan masuk fahaman-fahaman ekstrim, mungkin akan masuk fahaman-fahaman yang tak bersesuaian dengan amalan fiqh semasa di Malaysia ini. Cuma satu lagi saya nak cerita, dalam banyak-banyak terjemahan, ada satu terjemahan tu dia gunakan Ibnu Qayyim, tapi buku Talbis Iblis. Talbis Iblis ni dia setakat yang diketahui ada satu saja, Talbis Iblis karangan Ibnu Jauzi. Tetapi apa yang berlaku, ada satu terjemahan dinamakan, dicakap penulisnya itu adalah Ibnu Qayyim. Betul, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Jauzi Al-Baghdadi ini adalah nama dekat-dekat, nak sama sebab ada Jauzi kat situ, tapi dia adalah merupakan dua orang yang berbeza dengan jarak masa yang agak jauh. Kalau kita tengok jarak masa di antara kedua-duanya lebih kurang dalam 92 tahun. Ibnu Jauzi 597, Ibnu Qayyim Al-Jauzi 691. Banyak yang menceritakan tentang apa yang telah berlaku selepas daripada baginda Nabi SAW wafat sampailah ke zaman penulis Ibnu Jauzi Al-Baghdadi ini. Kalau kita tengok isi kandungan buku ini, dia ada menyatakan banyak muslihat iblis terhadap akidah.
itu yang paling takut. Kita ada akidah yang etis, akidah sanawiyah. Dia ada ceritakan dalam buku ni, istimewanya Ibnu Jauzi telah bariskan sebanyak 72 golongan yang pada masa itu difikirkan sebagai apa yang diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW adalah kumpulan orang yang sesat. Kita kena tengok bagaimana iblis telah berjaya membuat muslihat kepada siapa? Kepada qari, kepada ahli hadis, kepada fuqaha, kepada ulama. Ulama pun kena tipu dengan iblis. Kemudian orang yang melakukan ibadat pun ada juga yang telah ditipu oleh iblis. Termasuklah dalam ibadat puasa kita, dalam ibadat wuduk kita, solat kita, zakat kita, macam-macam lah semua disebutkan. Orang baca Quran pun ada yang kena tipu dengan iblis. Ya. Kemudian muslihat iblis terhadap orang sufi, yang di sinilah yang kita nak tengok. Kadang-kadang bagaimana kita ni walaupun dalam ibadat sebenarnya kita telah secara tak sengaja kita telah tertipu dengan iblis. Kemudian dalam banyak bab ni ada 13 bab, ada orang yang ditipu iblis yang menyatakan dia mendapat karamah. Ya, selain daripada orang ilmu, orang yang rasa mereka ni ulama tapi sebenarnya banyak ditipu oleh iblis. Ada juga muslihat iblis terhadap orang awam. Muslihat iblis untuk orang awam mencela para ulama. Jadi Ibnu Jauzi dia pukul rata, semua orang dia letakkan. Okey. Jadi kita tengok dekat muka surat 431, daripada dahsyatnya tipu muslihat iblis, Aidah Publication. Di antara orang awam ada yang merasa puas dengan fikirannya sendiri dan tidak peduli sekalipun bertentangan dengan para ulama. Selagi fatwa para ulama itu berseberangan dengan kepentingan, maka dia segera menyanggah pendapat mereka dan bahkan menyerang mereka. Maknanya sewaktu zaman hidup Ibnu Jauzi lagi dah ada orang yang menyanggah pendapat ulama. Bukan hari ini saja, bahkan hari ini bukan sekadar menyanggah, tapi mereka juga mengutuk, mencela para ulama ataupun mufti. Ibnu Aqil berkata, telah sekian tahun aku menjalani hidup ini, andaikan tanganku kumasukkan dalam suatu ciptaan seorang pencipta, tentu dia akan berkata, engkau telah merasa apa yang aku ciptakan. Tentu dia akan berkata, andaikan ku berkata aku adalah orang yang berilmu, tentu ia akan berkata, semoga Allah memberkatimu kerana ilmu itu. Akan tetapi ini bukan kepandaianmu, padahal kepakarannya itu merupakan masalah rasa belaka. Andaikan aku menekuninya, tentu aku juga dapat memahaminya. Sebab apa yang kulihat dari segala urusan adalah masalah akal. Namun jika aku memberikan fatwa dalam masalah itu, tentu fatwaku tidak akan diterima. Jadi tuan-tuan, maknanya di situ fitnah daripada orang awam ini dia tak kira kepada siapa. Tapi yang paling kita takut sekali fitnah mereka terhadap ahli ilmu. Bukan sedikit fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh alim ulama telah pun tidak disetujui oleh orang awam. Mereka tidak ada lagi rasa hormat. Dan bahkan sekarang orang awam dia lebih percaya kepada orang yang mendakwa mempunyai keistimewaan tertentu, seperti keistimewaan untuk menyatakan atau menafsirkan Al-Quran ataupun Al-Hadis mengikut hawa nafsu mereka tanpa melihat tafsir-tafsir yang muktabar. Sendiri dah boleh jadi ahli tafsir. Jadi perkara itu adalah merupakan salah satu daripada tipu daya iblis. Ya, kita tengok lagi, saya suka bacakan satu tipu daya terhadap orang yang berpuasa. Kita tengok muka surat 218. Di antara mereka ada biasa berpuasa Isnin dan Khamis. Jika dijemput ke jamuan makan, maka dia menjawab, hari ini adalah hari Khamis. Dia bukan beritahu dia puasa, dia cukup dia kata aku hari ni hari Khamis. Dia menjawab, hari ni aku sedang berpuasa. Dirasai masih belum cukup dengan berkata, hari ini adalah hari kami. Dia beritahu orang dia puasa. Lebih menegaskan penyataan bahawa dia selalu berpuasa pada hari Khamis. Biasanya bagi memandang rendah pada orang lain kerana dia berpuasa sedangkan mereka tidak. Ya. Sebab apa? Sufyan Asy'ari bagi tahu seorang hamba benar-benar melakukan amalan sebenarnya secara sembunyi-sembunyi. Lalu syaitan sentiasa membisikkannya hingga akhirnya dia beralih dari sembunyi-sembunyi ke terang-terangan.
Ya, jadi bab puasa ni bab yang paling senang. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya suka bawakan yang ini sebab kita kadang-kadang kita pun terlepas bagi tahu kat orang kita ni berpuasa. Orang ajak makan, hari ni hari Isnin, hari ni hari Khamis. Nak ceritakan bahawa kita ni sedang berpuasa. Kenapa kita kata okey, terima kasih, awak pergi ajalah. Cakap macam tu aje. Kadang-kadang kita tertipu dengan selalu sangat kita beribadat sampai kita anggap kita ni lebih suci daripada orang lain, lebih banyak buat ibadat daripada orang lain. Jadi dalam bab puasa sunat tu kita kena sembunyikanlah, buatlah ialah macam mana supaya orang lain tidak tahu. Ya, jadi bila kita mula menceritakan tentang amalan-amalan sunat kita kepada orang lain dengan tujuan nak bagi tahu, walaupun niat kita sebab tak nak makan, tak nak apa nama tu, tapi akhirnya dia akan mendedahkan kita kepada sepatutnya orang pandang kita ni sebagai orang yang warak, semayang sunat, tahajud, cerita kat orang. Jadi itu adalah merupakan satu perkara yang bagi saya adalah gelinciran daripada iblis, laknatullah. Jadi tuan-tuan, sangat-sangat bagus untuk dimiliki dan dibaca supaya kita dapat bersama-sama berada pada jalan yang betul sebagaimana disabdakan Nabi, sabili, jalan sabilillah, fi sabilillah, jalan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dapatkan buku Dahsyatnya Tipu Daya Iblis. Cuma berhati-hati, kadang-kadang dalam buku-buku yang dibeli, tengok dulu konten dia, dan saya lebih mencadangkan buku yang ni. Yang ni cetakan Indonesia. Ada juga bab-bab yang tidak sama dengan pegangan akidah kita di Malaysia. Akidah walaupun sama, akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah, tapi apabila ada yang mana tak disebut oleh Ibnu Jauzi tapi ada dalam kitab ni, dia ada tulis kat dalam ni, dia ada tambah apa yang dia rasa dia nak tambah. Tapi bagi saya, bila dia mula masukkan Al-Asy'ariyah sebagai sebahagian daripada orang yang ditipu, sebahagian daripada orang yang fahaman yang tidak betul bagi dia, bagi saya buku ni kurang sesuai lah untuk kita lihat, dan kita refer terjemahan dia. Jadi sampai di sini, mungkin kita akan jumpa lagi selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.